Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pertandingan PDP Inovatif KMS 2020, kumpulan Proact 23 daripada jurusan Perakaunan Profesional telah menghasilkan inovasi yang bertajuk Quizzes dalam Google Classroom JP Pro. Kenapa inovasi ini sangat penting pada kami dan kami memilih ini sebagai inovasi kami? Kerana tugas kami sebagai seorang pensyarah bukan sahaja mengajar. Kami juga dikehendaki menilai atau mentaksir pelajar. Kami ingin tahu sejauh manakah pelajar itu telah mencapai atau telah menguasai topik yang dipelajari. Jadi untuk itu kami perlu memberi satu kaedah penilaian yang efektif terhadap pelajar. Maka Quizzes ini adalah satu aplikasi yang sesuai kerana ia bertepatan dengan konsep peperiksaan SCCA, di mana SCCA mentaksir pelajar melalui talian. Jadi quiz ini juga adalah satu konsep pentaksiran melalui talian. Dan ia menepati pembelajaran abad ke-21. Bukan sahaja ia boleh mentaksir pelajar, ia juga boleh menyimpan data pencapaian pelajar. Di mana data ini kita akan gunakan sebagai alat untuk data ini kita akan guna sebagai analisis untuk mengetahui adakah pelajar ini menguasai atau tidak topik yang kita telah ajar. Dan kita juga boleh lihat ya, kalau pelajar itu tidak menguasai, kita boleh ubah cara, boleh ubah kaedah pembelajaran, kaedah mengajar. Quizzes ini ialah setiap soalan kita boleh berikan tempoh masa. Ya, ini sangat penting bagi pelajar. Ya. Kita nak melatih pelajar supaya mereka menjawab satu soalan atau mereka menjawab satu soalan mengikut masa. Ya. Kita nak latih pelajar menagih masa bagi menyiapkan satu set soalan. Jadi memang quizzes ini sangat sesuai. Misalnya memilih quizzes di dalam Google Classroom. Okay, kita tahu bahawa quizzes boleh menyimpan data prestasi pelajar. Begitu juga dengan Google Classroom. Kenapa kita nak simpan dua di sini ya? Okey, bagi quizzes kita tak boleh hantar balik jawapan pelajar kepada pelajar dengan komen-komen, sedangkan pelajar nak tahu yang mana mereka silap. Jadi kita gunakan medium Google Classroom untuk menyampaikan balik jawapan pelajar beserta dengan komen di mana mereka perlu membuat penambahbaikan. Di sini kita akan dapat quizzes akan merekod markah pelajar, itu juga dengan Google Classroom. Bezanya bagi quizzes dia tidak menyimpan bagi setiap quiz ya. Quizzes ini dia hanya simpan satu quiz, satu saja dia punya satu sahaja paparan spreadsheet untuk quiz itu sahaja. Tapi Google Classroom dia akan menyimpan markah pelajar untuk setiap quiz. Jadi kalau quiz tu ada 10, kita akan nampak ada 10 kolom. Di situ kita nampak setiap pelajar. Situlah kita akan tengok sama ada pelajar itu meningkat atau tidak pencapaian mereka. Sekiranya meningkat, of course tak adalah kita nak fikir macam mana nak bantu pelajar lagi, sebab mereka dah bersedia untuk menghadapi CBE. Tapi sekiranya pencapaian mereka turun naik atau sentiasa rendah, maka kita perlu membantu pelajar dengan satu kaedah PDP yang lebih baik ya. Bukan saja dia boleh membantu kita, membantu pelajar saja untuk meningkatkan prestasi, tetapi ia juga boleh membantu kita untuk meningkatkan ya kaedah PDP kita. Kumpulan sasaran bagi inovasi ini adalah semua pensyarah JP Pro. Kami harapkan ya selepas ini
semua pensyarah akan menggunakan quizzes dalam Google Classroom. Diharap dan of course lah kepada semua pelajar JP Pro, mereka lah yang akan menjawab soalan nanti. Ini adalah merupakan paparan daripada quizzes ya. Jadi quizzes ada paparan dia sendiri, manakala untuk Google Classroom pun ada paparan. Jadi ini adalah soalan yang telah disediakan oleh pensyarah ya. Jadi di sini tajuk dia Regulatory Framework 20 soalan. Kita nak bagi kepada pelajar menjawab ya. Jadi ada dua kaedah tadi. Satu kaedah guna bagi kod terus. Jadi jawab terus melalui quizzes. Tapi kita tak mahu macam ni. Kita terus bagi melalui Google Classroom. Kita bagi pada 4 kelas. Dekat sini ada 4 kelas yang kita bagi quiz ini. Kelas AC1, T1, AC1, T2, AC1, T3 dan AC1, T4. Apabila pelajar-pelajar ini telah menjawab, so maka mereka disimpan di dalam quizzes. Ini adalah spreadsheet markah mereka ya. Jadi dia akan bagi yang ini adalah disusun mengikut skor ya. Jadi di sini dia skor markah ni ada dua. Satu skor yang percentage 100%. Satu lagi skor nilai yang agak tinggi. Kalau di sini kita ingat 17,860. Jadi yang 17,860 ini sesuai untuk permainan ya. Jadi kita nak menarik minat pelajar bila tengok markah. Kenapa markah ni tinggi? Sebab dia ada bonus jawab dengan cepat, soalan tepat. Jadi ini sebab itu markah. Jadi yang ini kalau markah yang 100% ni adalah untuk kita record sebagai pencapaian pelajar itu sendiri ya. Jadi yang kedua ni, kolom yang kedua ni adalah kolom mengenai analisis bagi soalan ya. Jadi soalan 1 sampai berapa kita bagi ya. Jadi kita lihat di sini soalan ni dia ada bagi tahu pelajar ni menjawab berapa masa, sama ada lebih atau tidak. Kalau merah ni maksudnya jawapan yang diberikan adalah salah. Di sini ya kita lihat ya, sama ada pelajar itu boleh menjawab tak dalam masa yang ditentukan. Okey, spreadsheet yang kedua. Okey, untuk yang kedua, ini adalah paparan bagi Google Classroom ya. Jadi bila soalan kita dah send melalui Google Classroom, dia akan appear macam ni lah ya. Yang ni kita bagi kepada AC1, T1. Jadi kita dapat 13. Ini bukan, ini daripada kita bagi kepada AC1, T3, 13 orang ya. Jadi tune in dia 13, macam 13 orang hantar ya. 13 orang hantar. Jadi ini adalah dia punya paparan markah. Kita tengok di sini quiz, kolom untuk quiz 1. Kalau quiz tu ada 10, dia akan tunjuklah 10 kolom. Jadi kita nampaklah meningkat atau tidak student ni dengan untuk meningkat atau tidak markah mereka daripada kolom-kolom ini. Sebelum pelaksanaan quizzes, segala persiapan dan pelaksanaan quiz adalah dilakukan secara tradisi. Begitu juga dengan merekod markah. Jadi kita lihat di sini ya. Okey, untuk membuat soalan memang kita guna komputer itu memang tak boleh lari. Jadi apa yang berlaku selepas tu, kena cetak soalan master. Ini soalan master yang ni. Lepas tu barulah kita perlu perbanyakkan pergi ke tempat bilik cetak, perbanyakkan photostat. Dah banyak dah siap photostat, kena staple pula. Barulah kita jalankan quiz kat sini. Di sini pelajar menjawab menggunakan kertas. Lepas jawab, kertas ini dikutip dan disemak oleh pensyarah. Pensyarah akan bagi markah bagi setiap kertas ni ya. Beza dengan yang quizzes tadi ya. Jadi lepas dah dapat markah, dah kira markah, baru kita pindahkan ke dalam komputer. Setelah quizzes dilaksanakan, untuk proses mencetak tu dah tak ada lagi ya, sebab kita terus hantar menerusi talian ya. Jadi kita lihat di sini ya, pelajar menjawab melalui handphone ya. Yang ini kita tengok pelajar jawab ya, dua orang ya. Yang ini adalah masa kita buat pertandingan ya. Saya buat pertandingan menjawab soalan ya. Jadi satu kumpulan dua orang ya. Jadi di sini mereka menjawab lah sama. Kita tengok kat sini ya. Jadi kita tengok kat sini
Tengok yang gambar yang kedua ni ya. Perisian dia ni berwarna-warni ya. Dia mempunyai animasi yang memang pelajar memang seronok nak buat soalan dalam bentuk talian quizzes ini. Ini pula adalah video rekod markah kumpulan yang dipertandingkan semasa kumpulan itu menjawab ya. Okey, video ini boleh dilihat dalam blog PDP Inovatif kami ya. Apabila ya kumpulan menjawab, kita akan lihat ya perubahan setiap kumpulan punya bar tu bergerak ya. Semakin kalau pelajaran kumpulan itu banyak jawapan betul, dia akan naik sehinggalah ya habis tamat permainan ini, dia akan terus memberi markah kepada setiap kumpulan yang kita tahu ya kumpulan manakah pemenangnya dengan markah jumlah markah tersebut. Jadi kalau kita nak buat pertandingan ini memang sesuai. Okey, yang paling penting adalah skor markah. Skor markah ni kita simpan untuk prestasi. Ini kita simpan dalam spreadsheet. Ini untuk kita gunakan untuk menilai prestasi pelajar. Ini merupakan carta ahli bagi kerja kami yang mana pelajar akan didedahkan dengan topik-topik yang diuji dalam quizzes dalam sesi PDP. Kemudian dengan menggunakan aplikasi quizzes, pensyarah akan menyediakan soalan MCQ untuk diuji kepada pelajar. Okay, pensyarah kemudian menghantar soalan melalui Google Classroom. Pelajar menjawab soalan quiz melalui aplikasi quizzes. Seterusnya, maka pelajar direkod secara automatik dalam quizzes dan Google Classroom. Selepas itu, pensyarah akan membuat rumusan dengan menapasi kekuatan dan kelemahan pelajar dalam menjawab soalan quizzes. Okay. Sekiranya ada perlu penambahbaikan, ada kelemahan pelajar, pensyarah akan membuat penambahbaikan dari segi kaedah mengajar dan juga mungkin daripada segi bahan batu mengajar. Okay. Sekiranya pencapaian pelajar menepati sasaran, pelajar akan teruskan kepada topik yang lain. Okay. Dan sesi penggunaan quizzes akan bermula lagi sekali untuk topik yang lain. Okay, ini adalah impak atau kesan terhadap pensyarah menerusi penggunaan kaedah inovasi kami. Yang pertama ialah dari segi kekuatan berlaku penjimatan dari segi ekonomi kerana kita tak perlu lagi mencetak kertas, mencetak soalan di atas kertas seperti biasa. So kita boleh jimatkan penggunaan dakwah atau toner dan juga kos membaik pulih mesin fotostat dapat dikurangkan. Manakala penjimatan dari segi masa juga berlaku kerana tak ada lagi proses seperti mencetak menanda dan analisis secara manual. Ia juga dapat melatih pelajar untuk mengatasi tekanan ketika menjawab peperiksaan sebenar. Ini kerana kaedah pembelajaran menggunakan quizzes telah meletakkan pelajar di bawah keadaan yang sama seperti peperiksaan sebenar. Iaitu mereka ada masa yang perlu mereka yang dihadkan untuk mereka. Mereka tak boleh menggunakan masa sepanjang yang mereka mahu. Mereka mesti takluk kepada masa yang telah disetkan untuk mereka. Teknik ini juga memberi kemudahan kepada pensyarah kerana perisian quizzes boleh diakses bukan sahaja dalam kelas tapi di mana-mana sahaja, sama ada di asrama, pada waktu malam atau pada waktu siang ataupun pada waktu pensyarah bercuti. Pensyarah pula dapat mengenal pasti prestasi pelajar dengan mudah dan cepat serta tindakan susulan dapat dibuat dengan segera. Okay, ini kerana analisis data dilakukan atau dikeluarkan secara automatik oleh quizzes dan juga Google Classroom. Okay, sama ada secara individual atau keseluruhan. Malah quizzes memberi analisis bagi setiap soalan. Okay. Pensyarah juga dapat menapasi pelajar yang perlu dibantu dan topik mana yang perlu diberi penekanan. Ini pula adalah kesan terhadap pelajar, iaitu kekuatannya ialah dapat melatih pelajar untuk mengatasi tekanan ketika menjawab peperiksaan sebenar kerana quizzes meletakkan mereka dalam keadaan yang sama seperti peperiksaan yang sebenar, iaitu ada masa yang mereka perlu patuhi. Okay, pelajar menjadi lebih sikap dan dapat menjawab dengan soalan dengan lebih tepat kerana mereka hanya diberi masa 2 minit sahaja untuk menjawab soalan. Mereka juga menjadi lebih seronok belajar dengan kaedah pelajaran baru dan kerana terdapat persaingan antara mereka. Ia merupakan permainan dalam pembelajaran. Maka pelajar juga meningkat kerana mereka masih seronok dan fokus ketika menjawab soalan quizzes. Dan ini menambahkan minat mereka untuk mereka belajar dengan lebih tekun untuk menjadi yang terbaik di dalam kelas.
Seterusnya, quizzes memudahkan pelajar kerana perisian quizzes boleh diakses bukan sahaja di dalam kelas tapi di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa sahaja. Contohnya di asrama, pada waktu malam atau juga pada waktu pensyarah bercuti. Okay, berikut adalah hasil dapatan daripada soal selidik kami yang mana soalan pertama menanyakan adakah pelajar lebih suka menekan komputer atau bimbit berbanding dengan buku, teks atau nota saja. Okey, majoriti menjawab ya. Dan yang soalan yang kedua adalah berkaitan dengan mereka lebih gembira. Yang mereka lebih gembira menggunakan quizzes. Okey, yang ketiga majoriti bersetuju yang quizzes menyebabkan rasa timbul semangat bersaing di kalangan mereka. Dan mereka juga tertunggu untuk pensyarah memulakan kelas dengan menggunakan app quizzes sebab ianya lebih menarik berbanding dengan pengajaran yang menggunakan traditional method. Seterusnya, pelajar juga majoriti bersetuju bahawa quizzes dapat mengurangkan, dapat membantu pelajar menguruskan tekanan ketika menjawab soalan CBE. Okay. Dan mereka pun lebih suka kepada subjek yang diajar menggunakan apps ini. Dan majoriti mereka akan mengulang kaji pelajaran sebelum kelas sebab mereka ingin mencapai markah yang tinggi atau dapat bersaing dengan kawan-kawan mereka. Dan seterusnya hanya majoriti mengatakan bahawa mereka tidak menghadapi masalah untuk menjawab quiz dalam app quizzes kerana kebanyakan semua mereka mempunyai telefon bimbit. Itu saja daripada grup kami. Sekian, terima kasih.